السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونستعينك على فساد فينا ونسألك صلاح أمرنا كله. أما بعد، وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على على معاشه فإنما ذلك من حسن إدراج. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah dan taufik serta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala dan ketentuan yang baik daripada Allah. Dan inilah permintaan kita pada setiap salat dan setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Dan permintaan kita pada salat subuh. Allahumma hadina fiman hadait. Kita sentiasa meminta hidayah demi hidayah daripada Allah. Mudah-mudahan Allah mengekalkan hidayah ini atas kita. Kita bersyukur kerana kita sering berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan asbab majlis ilmu yang kita selalu hadiri, kita menjadi asbab dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang mengaji ilmu tauhid, jika dia tidak boleh mentauhidkan Allah, bermakna ilmu dia itu sia-sia. Seseorang yang mengaji ilmu fiqh tetapi dia tidak boleh menyempurnakan syariat daripada Allah, maka ilmu fiqh dia sia-sia. Seseorang yang belajar ilmu tasawuf tetapi ilmu tasawufnya itu tidak boleh menjadi asbab untuk membimbing rohaninya menjadi insan yang baik pada sisi Allah, sehingga kita mencapai satu tempat yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran: Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka ilmu tasawuf kita sia-sia. Orang yang tahu saja, tuan-tuan, tidak memberi keuntungan. Kerana ada orang yang tahu yang disebut oleh Nabi masih dihumban di dalam neraka Allah. Sebab itu apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang takut kepada Allah di kalangan orang alim, kata Allah. Maka ilmu ini jika kita ambil dan kita kutip tetapi tidak sampai kepada maqasid ilmu, natijah daripada ilmu, maka ilmu ini takut menjadi sebab kita besok ditemplak oleh Allah di yaumul akhirah. Dan ini janji Nabi. Nabi sebut dalam masalah hadis tentang Al-Quran, Al-Quran hujjatul lak wa alaika, kata Nabi. Quran ini boleh menjadi syafaat dan dia juga boleh menjadi laknat atas orang yang mempunyai Al-Quran. Begitulah ilmu, tuan-tuan. Jangan kita bangga dan kita sombong dengan ilmu yang ada pada kita. Jika mana
kita tidak mencapai satu tempat yang disebut oleh Allah ialah takwa kepada Allah. Sebab itu perkara ini apabila kita lihat seolah-olah kita mengambil ringan dalam masalah takwa. Cuba kita fikir, kenapa takwa ini menjadi wasiat dalam Al-Quran? Cuba kita fikir balik. Kenapa takwa ini menjadi wasiat setiap minggu di atas mimbar ini oleh khatib? Usikum wa iyaya bittaqwallah. Dan kenapakah Allah nyatakan kepada kita kemuliaan seseorang itu bukan dengan banyak ilmu. Seseorang ini mulia dan seseorang ini tinggi bukan sebab ilmu dia banyak. Bukan sebab dia boleh bercakap fasih dengan dalil Al-Quran dan hadis. Bukan dia boleh menceritakan itu dan ini. Tetapi Allah janjikan kepada orang yang mulia ini disebut dalam Al-Quran. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kata Allah, orang yang mulia di kalangan kamu pada sisi Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, apabila setiap kurnia ini ia menjadikan kita bertambah maksiat kepada Allah, harta yang Allah bagi kita bertambah jauh kepada Allah dan menjadikan kita orang yang bermaksiat. Bagaimana harta ini boleh menjadi orang itu bermaksiat? Dulu masa kita miskin, sifat sombong ni tidak ada dalam diri kita. Maka sombong ini maksiat. Dulu masa kita bodoh, ilmu ini boleh jadi maksiat. Sebab Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dia sebut dalam kitab Bidayatul Hidayah, ilmu ni yang dikata ilmu yang manfaat, semakin dia belajar, semakin dia takutkan Allah. Bukan semakin dia belajar, dia semakin jadi jahat. Imam Ghazali sebut di dalam kitab Bidayatul Hidayah, semakin dia belajar, dia semakin mengenal aib diri. Bukan semakin kita belajar, kita kenal aib orang lain. Bukan itu tujuannya. Kalau kita semakin belajar, kita semakin kenal aib orang lain. Bermakna ilmu ini tidak bermanfaat, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Nabi sebut tuan-tuan dalam hadis, Al-Kayyis, yakni ayyu al-aqil. Orang yang bijak, Nabi kata, orang yang berakal, mandana nafsahu. Dia sentiasa muhasabah diri dia. Dia sentiasa hisap diri dia. Orang berakal, orang yang berakal, orang bijak, orang alim, orang pandai, Nabi kata, bukan dia hisap diri orang. Tetapi Nabi kata, mandana nafsahu, dia hisap diri dia. Bukan dia cari salah orang. Bukan dia tengok aib orang. Sebab orang yang bijak, dia tengok aib dia. Apa kelemahan dia? Apa kekurangan dia? Dia kurang dari segi apa? Rupanya dia tengok diri dia, dia sentiasa hisap diri dia. Rupanya ibadat dia kurang dalam hidup dia. Rupa dia, umur yang Allah bagi dekat dia satu modal yang Allah tak minta ganti balik pun. Tapi modal yang Allah bagi dan Allah akan tanya besok dekat akhirat. Summa latus'alunna yawma izin 'anil na'im. Jangan jadikan umur ini jadi istidraj. Umur ini kurnia Allah. Jangan jadikan harta yang ada pada kita jadi istidraj. Jangan jadikan ilmu yang ada pada kita jadi istidraj. Macam mana ilmu yang jadi istidraj? Semakin kita mula pandai, semakin kita jadi jahat, tuan-tuan. Kita nak rot orang sana, kita nak rot orang sini. Bila masa kita rot diri kita? Bila masa kita keji diri kita? Sebab Imam Ghazali dia sebut ilmu yang manfaat ini, dia keji diri dia. Dia nampak diri dia. Bukan dia keji orang lain. Tidak, tuan-tuan. Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala berbeza pendapat. Tetapi apabila mereka bertemu, mereka berada di dalam satu persamaan. Ini hebatnya ulama, tuan-tuan. Sebab itu, ulama menyatakan sifat bagi orang alim ini dia ada toleransi.
sentiasa keterbukaan di dalam menerima pendapat orang lain. Apa yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan, kita takut apa yang ada pada kita adalah satu istidraj yang kita tidak sedar. Kita ingat istidraj ini cuma tinggal semayang saja. Kita melihat perkara ini daripada satu perkara yang zahir. Kita tengok zahir kita. Tuan-tuan, umur yang Allah bagi kepada kita, kita guna tak pada tempat kebaikan? Kita dah tinggal, kita makin dekat dengan Allah atau kita makin jauh dengan Allah? Lalu kita kata, Ustaz, saya tak tinggal semayang. Betul? Semayang kita buat, sombong pun kita buat. Semayang kita buat, riak pun kita buat. Tuan-tuan, apa hikmahnya? Allah tak bagi kita tunjukkan amalan pada orang. Satu, tak bagi tunjukkan apa yang kita ada, tunjukkan harta kita, tunjukkan amalan kita, tunjukkan itu dan sebagainya pada orang lain. Kalau daripada sudut harta, Islam ni dia suruh jaga hati fuqara. Dia suruh jaga hati orang miskin. Lah ni orang tak mau, tuan-tuan. Orang pandang kepada zahirnya, tetapi daripada sudut batinnya, kita telah banyak menyakiti hati orang Islam. Kita menyakiti hati fuqara. Tuan-tuan, Rasulullah suruh kita jaga hati semua orang. Hadis yang pertama berlakunya hijrah Rasulullah sampai ke Madinatul Munawwarah, Nabi kata apa? Nabi kata sebarkan salam. Kedua, Nabi kata apa? Hubungkan silaturahim. Ketiga, Nabi kata apa? Bagi makan. Yang keempat, Nabi kata apa? Semayang malam. Dalam 4 perintah ni, tuan-tuan, cuba kita tengok. Dalam 4 perintah ini, kalau kita tengok, tuan-tuan, Masya Allah. 3 perintah hablum minan nas dan 1 perintah hablum minallah. 3 perintah ini bersangkut paut dengan hablum minan nas. Dan 1 saja perintah hablum minallah. Sebab itu, tuan-tuan, kita dalam masalah hablum minallah, kita tak gagal. Kita tak gagal puasa sunat Zulhijjah, puasa Arafah, kita berjaya, tuan-tuan. Kita nak ampun dosa setahun. Tapi kita tak berjaya jaga lidah kita yang menghapuskan keampunan dosa setahun ni. Kita tak berjaya, tuan-tuan. Sampai Nabi kata, hadis dalam kitab Penawar bagi Hati. Saya yakin tuan-tuan mengaji kitab tu. Dalam itu ada hadis yang Nabi kata, siapa yang boleh jaga lidahnya? Nabi kata apa? Aku jamin dia untuk masuk syurga. Lidah ini satu perkara yang paling susah untuk kita jaga. Sampai ada riwayat yang lain, Nabi kata apa? Kalaulah Nabi pesan kepada Sayyidina Muaz nak masuk syurga, kata Rasulullah, aku tunjukkan jalan dia. Apa dia? Kata Nabi, jaga lidah. Jaga lidah ni, tuan-tuan. Saya khususnya gagal kita jaga lidah ni, tuan-tuan. Kita berzikir, dalam berzikir itulah kita kata dekat orang lain. Dalam berzikir itulah kita umpat orang lain. Dalam zikir itulah kita buka aib orang lain. Dalam zikir itulah kita tinggikan suara kita sehingga menyakiti akan hati orang lain. Dalam zikir itu jugalah kita memaki akan orang lain. Dalam zikir itu jugalah kita berkata akan perkara yang buruk sangka kepada orang lain. Tuan-tuan, sebab itu ulama dia sebut, ulama jelaskan kepada kita supaya kita ini boleh melihat. Kita takut-takut apa yang ada pada kita ini menjadi istidraj. Pertama, apa kata Ibn Qayyim, tuan-tuan? Yang pertamanya, iaitu mereka yang sibuk dengan nikmat, tetapi mereka tidak sibuk mensyukuri akan nikmat. Kita sibuk cari nikmat Allah. Betul, tuan-tuan? Kita sibuk minta sihat.
Tapi dengan sihat ni kita buat apa? Hari ini kita baca Quran. Hari ini kita tasbih. Hari ini kita zikir. Hari ini kita selawat tak? Walaupun Allah ingat kat kita tiap-tiap minggu. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza dzukkiru biha sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim. Kita sujud tak dengan Allah? Taat tak seluruh perintah dia? Allah kata orang mukmin, ini sifat orang mukmin tuan-tuan. Yang kita buat ni, sifat kita selaras tak dengan apa yang Allah kata? Allah ingat kat kita tiap-tiap minggu. Selaras atau tidak? Ataupun kita khilaf dengan apa yang Allah kata? Allah kata dalam Quran, innama yu'minu bi ayatina alladhi, bahawasanya ni ciri orang beriman. Apabila dia diberikan peringatan, dia dengar ayat Allah, peringatan daripada Allah, maka buat apa? Kharru sujjada. Mereka segera taat kepada Allah. Mereka bertasbih, mereka bertahmid kepada Allah. Tuan-tuan, kita baca Quran. Kita baca Quran, kalau kita baca dengan mulut, tuan-tuan, kita hanya boleh khatam Al-Quran. Kita hanya boleh khatam Al-Quran. Kita boleh pahala, tuan-tuan. Tapi kalau kita baca Quran dengan hati kita, tatkala itu Al-Quran menjadi penghubung antara kita dan yang mempunyai kalamnya. Tapi kalau kita baca Al-Quran dengan mulut saja, tiap-tiap hari kita baca surah Al-Mulk, kita nak boleh habis saja Al-Mulk. Lalu kita kata, kita pegang pada hadis Nabi SAW, siapa yang membaca surah Al-Mulk ini terpelihara daripada fitnah Dajjal. Dia yang tu kita dengar kan? Lalu kita tak mau menghadapi selamat daripada fitnah Dajjal, kita baca Al-Mulk, tuan-tuan. Tapi kita baca tak dengan hati kita, apa isi surah Al-Mulk itu? Sebab itu, apabila kita lihat orang yang selamat daripada fitnah Dajjal ini adalah orang yang beriman. Orang yang tak tamak dengan dunia. Orang yang tak cinta dunia. Orang yang tak peluk dunia. Kenapa, tuan-tuan? Saat Dajjal mai besok, Dajjal ini dia suar kat kita, dia pelawar kat kita, dia semawa kat kita masalah dunia. Macam mana kita ni yang masih hubud dunia, yang cinta dunia, yang tamak dengan dunia, masih bergaduh dengan adik-beradik pasal dunia, kita boleh selamat ke, tuan-tuan? Tuan-tuan, orang Yahudi baca Quran dah. Orang Nasrani baca Quran, tuan-tuan. Abdullah bin Ubay baca Quran. Saya nak bagi ingat yang ni. Tetapi Abdullah bin Ubay, dia tak beriman dengan Quran. Dia tak percaya Quran. Dia baca kok mulut saja. Sebab itu Nabi pesan dekat kita, besok pada zaman itu yang selamat hanya orang mukmin. Kenapa? Kerana orang mukmin dia tidak lapar kerana dia telah dikenyangkan oleh Allah dengan tasbih dan tahmid dan takbir. Ini yang Allah didik kita. Innama yu'minu bi ayatina alladhina idza zukkiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim. Siapa yang boleh buat semua benda ni? Allah pesan dekat kita, wahum la yastakbirun. Golongan ini golongan yang tak sombong dengan Allah.
Dia harap sangat pertolongan Allah. Dia bukan pegang dengan semayang dia saja, puasa dia saja, tetapi dia harap rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia tamak dengan rahmat daripada Allah kerana dia tahu dah yang dia itu tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan daripada Allah. Ini Allah jelaskan pada ayat yang seterusnya. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Apa mereka buat? Mereka sentiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka takut. Mereka berada pada jalan kesesatan. Mereka takut hati mereka terpesong. Mereka takut dengan ketentuan yang tidak baik daripada Allah. Ya Kak Ustaz, ya. Nabi pesan dekat kita, pada tiap-tiap tahiyat yang akhir, Nabi suruh kita baca, Ya muqallibal qulub, Allahu sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Wahai yang membolak-balikkan, yang memiliki hati kita, yang memegang hati kita, maksudnya yang pegang diri kita. Tuan-tuan, kita hidup saat ni bukan sebab kita mau hidup, sebab Allah mau kita hidup. Kita jangan lupa, ketika Allah mau kita mati, tak ada siapa yang boleh menghalangnya. Tak ada siapa. Kita hidup bukan sebab kita sihat, tuan-tuan. Kita boleh main masjid, kita boleh semayang, bukan sebab kita mau, tetapi adalah ketentuan daripada Allah yang baik atas kita. Tuan-tuan, zaman muda dulu kita tinggal semayang. Kita salahkan zaman jahiliah. Jahil apa, tuan-tuan? Kita tahu tinggal semayang itu berdosa. Masa kita tinggal semayang dulu, kita tahu cara nak semayang. Masa kita tinggal semayang dulu, kita tahu semayang itu wajib dan tinggal semayang itu berdosa. Masa kita tinggal semayang dulu, kita tahu as-salatu imaduddin faman aqamaha aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sebab apa? Sebab itu Nabi suruh kita baca pada tiap-tiap tahiyat yang akhir, Ya muqallibal qulub thabbit qalbi Allah ala dinika. Tetapkan hatiku ya Allah atas agamamu. Kerana apa kita minta Allah tetapkan hati kita atas agama, atas iman dan Islam? Sebab ada orang yang hidupnya Islam, matinya kafir. Dan ada orang yang hidupnya kafir, matinya Islam. Sebab itu Allah ingatkan kita, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufa. Dia takut dengan Allah. Ya Allah, jangan kau lah bolak-balikkan hatiku. Sekarang kau berikan aku iman dan Islam. Jangan kau cabut akan imanku tatkala akhir hayatku. Ini orang mukmin yang Allah ajar. Tapi saya tanya diri saya dan tuan-tuan tanyalah diri tuan-tuan. Bila kita ada rasa takut iman kita Tuhan cabut? Sebab apa? Perasaan ini tidak ada dalam diri kita kerana kita kata kita akan mukmin sampai akhir hayat. Sebab itu Allah sebut dekat kita khaufan wa tama'a. Tamak dengan rahmat Allah. Kita takut dengan Allah, kita tamak dengan rahmat Dia.
Jadi kita buat baik ni untuk Allah, untuk kita dapat rahmat. Sebab apa? Sebab kita telah habiskan umur kita, masa silam kita penuh dengan kebencian dia. Kita telah habiskan masa muda kita penuh dengan kebencian Allah. Maka saat sakibaki umur inilah kita berharap dan kita tamak serta kita menagih rahmat dia. Tuan-tuan, masa silam kita tak tengok pun Quran, kita tak pegang pun Quran, kita tak peduli pun Quran. Masa muda kita dulu, kita tak peduli pun tasbih, kita tak baca pun selawat, kita tak baca pun tahlil. Maka umur yang ada dekat kita ni, kita tak tahu ada berapa hari lagi. Tak ada siapa tahu. Baki daripada umur ni, tak ada siapa pun tahu. Allah rahsiakan dekat kita. Sebab itu, Nabi sebut pada hadis yang seterusnya, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang ada akal, orang bijak, orang alim, Nabi kata, dia akan beramal bagi barang selepas kematian dia. Ini orang bijak. Satu hari, tuan-tuan, ada satu ulama ditanya, engkau mengaji lama dah, kau dapat apa? Kau mengaji lama dah, kau dapat apa? Lepas hatam satu kitab, lepas hatam satu kitab, kau boleh apa? Guru dia tanya dekat dia, mengaji dengan aku 30 tahun dah, kau boleh apa? Dia kata, wahai guru, aku boleh beberapa perkara. Satunya dia kata, aku tengok orang di sekelilingku, dia cinta, dia sayang macam-macam perkara. Tapi benda yang dia sayang ni semua dia tinggalkan. Dia sayang harta, dia sayang rumah, dia sayang duit, dia sayang bendang, contoh. Dia bendang banyak relung bendang. Dia sayang sampai bergaduh, tuan-tuan. Sampai masa-masa muka, sampai putus silaturahim. Walaupun ada hadis mengatakan orang yang memutus silaturahim lebih 3 hari, maka terangkat rahmat dalam hidup dia. Tak apa, tak ada rahmat, tak apa. Janji boleh tanah bendang kat aku. Kita putus silaturahim 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, bermakna kita menentang Allah dan kita jual rahmat Allah dengan tanah bendang kita. Kita sanggup, tuan-tuan. Biar aku tak dapat rahmat, tak apa. Janji aku dapat tanah dalam dunia. Walhal tanah tu kita akan tinggalkan, tuan-tuan, dan kita akan minta sedikit ruang di tanah wakaf. Tanah yang kita berkelahi itu kita akan tinggalkan. 1 inci pun kita tak bawa balik. Dan kita akan menumpang di tanah wakaf. Maka kata apa? Apa kata ulama ni? Dia kata, bila aku tengok semua orang sayang itu sayang. Maka ketika itu aku tengok apa yang dia sayang semua dia tinggalkan. Maka aku memilih kasih dan sayang pada yang takkan tinggalkan aku. Guru dia tanya, apa dia, wahai muridku? Dia kata, amal saleh. Amal saleh ni dia takkan tinggalkan saya, wahai guruku. Waktu aku senang dan waktu aku susah. Bila masa kita susah, tuan-tuan, bila kita duduk dalam liang. Bila kita duduk dalam liang, kita susah. Bila kita duduk dalam liang, kita akan duduk sorang-sorang.
Bila kita duduk dalam liang satu rumah yang gelap, dan saat Rasulullah lalu di atas perkuburan, Rasulullah menangis, tuan-tuan. Kita disebut oleh Ibrahim bin Adham, kenapa hati kita ini terlalu kasar? Kenapa hati kita ini terlalu kerah? Kenapa hati kita ini tidak boleh menerima Al-Quran dan hadis? Kenapa hati kita ini walaupun setiap hari kita mendengar Al-Quran, tetapi hati kita tidak boleh dilembutkan dengan Al-Quran? Kata Ibrahim Adham, kita melihat kematian, tetapi kita tidak mengambil pengajaran dari kematian itu. Sayyidina Abu Bakar satu hari dia lalu di tepi perkuburan. Berhenti Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar buat apa, tuan-tuan? Sayyidina Abu Bakar teriak. Sahabat yang bersama dengan Sayyidina Abu Bakar bertanya, wahai Abu Bakar, pasal apa hang menangis? Sayyidina Abu Bakar kata apa? Wahai sahabat, benarlah apa kata Rasulullah. Tempat ini adalah tempat yang menyedihkan. Tempat ini adalah tempat yang menyakitkan. Tempat ini adalah tempat kesusahan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat kita susah, tuan-tuan, amal saleh tak pernah tinggalkan kita. Ni Nabi kata macam tu, bukan saya kata, tuan-tuan. Bila orang hantar jasad kita, tubuh kita di liang lahat, seperti yang Allah sebut dalam surah At-Takatsur, Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun. Allah kata, cilakalah. Dalam dunia sibuk dengan getah, sibuk cari dunia, sibuk bergaduh pasal getah, sibuk himpun semua benda kita nak himpun. Hatta zurtumul maqabir, sampailah orang bawa kita ni masuk dalam liang lahat. Tuan-tuan, apa yang Allah bagi kat kita, gunalah bagi elok. Allah bagi umur, guna bagi elok. Sebab kita tak boleh patah balik lah. Umur yang kita dah guna dulu-dulu tak boleh patah balik lah, tuan-tuan. Umur kita, saya rasa macam tu, saya tak tahu lah, tuan-tuan. Saya rasa kalaulah saya boleh patah balik masa muda saya, dan saya nak patah balik dan saya nak ubah apa yang saya buat masa muda dulu. Saya nak U-turn balik kalau boleh, tapi tak boleh. Saya tak tahu tuan-tuan rasa macam tu ke tak? Saya rasa macam tu. Kalaulah saya boleh patah balik, saya nak patah balik, dan apa yang saya buat pada zaman muda dulu, saya tak mau buat. Tapi tuan-tuan, kita tak boleh patah balik. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kita tanggunglah. Kita tanggunglah. Baik, itu kesalahan kita. Cuma bila kita dah berumur macam ni, kita harap apa? Kita harap, ya Allah, tolonglah ampunkan dosa kami. Ya Allah, tolonglah ampunkan dosa lidah kami. Lidah yang tak berhenti
kata keburukan orang. Daripada muda, ya Allah, daripada umur aku muda sampai umur aku tua ni, aku masih gagal lagi untuk jadikan lidah aku ini seperti mana lidahnya orang saleh. Tuan-tuan, kalau nak cari kawan yang lidahnya saleh. Mana kawan lidah yang saleh? Ni kata ulama. Tatkala dia bersama dengan kita, lidahnya menceritakan tentang Allah. Ni cari kawan macam ni. Tatkala dia bersama dengan kita, lidahnya menceritakan tentang Allah. Dan tatkala ia bersama dengan Allah, lidahnya menceritakan tentang kita. Masa dia duduk dengan kita, dia cerita dengan kita tentang Allah. Allah, ingat Allah, jangan lawan Allah. Kita dah tua. Cukuplah jangan buat maksiat, Allah marah. Cukuplah jangan kata ke orang, Allah marah. Cukuplah, jom kita jadi orang baik. Tatkala ia bersama dengan Allah, dia cerita tentang kita. Ya Allah, aku ada kawan nama dia Pulan bin Pulan. Tolonglah jadikan dia orang baik. Ya Allah, aku ada adik-beradik seramai 13 orang. Tolonglah jadikan adik-beradik aku orang baik. Dalam dunia mereka adik-beradik aku, ya Allah, mudah-mudahan kami dapat berhimpun di dalam syurga dalam tempat yang sama. Ini tuan-tuan lidah orang yang saleh. Tatkala ia bersama dengan kita, dia menceritakan tentang Allah. Dan tatkala ia bersama dengan Allah, dia menceritakan tentang kita. Kalau kita ada kawan macam tu, untung tuan-tuan. Apa kata Ibn Qayyim? Tuan-tuan, dekat pukul 9 ni. Kita takut kita berada dalam istidraj, kita gairah cari ilmu, tapi ilmu yang ada pada kita tidak menjadi manfaat dan menjadikan kita takut kepada Allah. Kita himpun saja, kita himpun, tapi tak boleh jadi apa kat kita. Tuan-tuan, sebab itu Imam Syafi'i dia sebut macam ni. Satu gantang adab lebih baik dari secupak ilmu. Kenapa Imam Syafi'i sebut macam tu? Sebenarnya adab itulah orang yang beramal dengan ilmu dia. Orang yang beradab dengan ilmu adalah orang yang memelihara akan adab-adab ilmu. Itu kalau kita mengaji kitab Ta'lim Muta'lim, kitab Ayyuhal Walad, dia sebut orang mengaji ni kalau dia gagal semayang malam, dia orang gagal. Orang ahli ilmu ni kalau dia gagal semayang malam, dia orang yang gagal. Bila sebut semayang malam ni tuan-tuan, saya teringat kisah hidup saya. Tahun 93 tu, saya nak pergi sambung mengaji tuan-tuan. Tak mengaji pun. Saya nak pergi sambung, bukan sambung, saya nak pergi mengaji. Saya nak pergi mengaji masa tu di Makkah Al-Mukarramah. Saya ingat lagi peristiwa ni masih segar dalam ingatan saya. Flight saya siang.
Jadi malam tu, subuh masa tu 5.45, saya naik masjid pukul 5.30. Dan saya naik 5.30, saya semayang tahajud 2 rakaat. Masa saya semayang ni tuan-tuan, almarhum orang tua saya tuan-tuan kenal kan? Almarhum Ustaz Ghazali Hasbullah. Dia ambil kayu semamu besar ni tuan-tuan. Masa tu umur saya 23 tahun. Dia tibai atas kepala ni, ngam-ngam tengah-tengah. Saya masa tu rakaat kedua. Dia bagi tuan-tuan pam. Kemudian dia kata apa kat saya? Dia kata nak jadi ulama macam mana? Hang nak jadi orang alim macam mana kalau hang tak boleh bangun malam, dia kata. Mana ada orang alim yang semayang tahajud 15 minit lagi nak masuk subuh, dia kata. Saya ingat lagi tuan-tuan. Masa dia tibai kepala saya tu 5.35, langsung dia kata, tak ada orang alim yang tak bangun malam, dia kata. Tapi dia kata, Allah akan bagi ilmu kat semua orang. Tetapi Allah tidak akan bagi hakikat orang alim dan kemuliaan orang alim pada orang yang meninggalkan bangun malam, kata dia. Betul tuan-tuan. Kita ada ilmu, kita belajar ilmu tauhid, tapi kita tak boleh mentauhidkan Allah sampailah kita ragu dengan Allah. Sampailah kita tak percaya dengan Allah. Sampailah kita buruk sangka dengan Allah. Kita tak boleh nak tawakal, kita tak boleh nak redha, kita tak boleh nak sayang Allah Ta'ala yang terlalu sayang kepada kita. Kita nak sayang Allah, tentu kita tahu mengenal akan sifatnya, af'alnya. Yang ni kita mengajar ilmu tauhid. Tetapi kita sekadar tahu sifat 20 daripada wujud sampai mutakalliman. Tetapi tahu kita sifat 20 tidak memberi kesan di dalam akidah kita. Tak jadi apa-apa tuan-tuan. Ilmu tauhid yang kita mengaji tidak menjadi apa-apa kepada kita. Kita tak boleh nak sayang Allah, kita masih sayang dunia lagi. Tuan-tuan, Allah ni maha cemburu, tuan-tuan. Allah ini maha cemburu. Sebab itu kita tak dapat apa yang Allah bagi kepada kekasih-kekasih dia. Saya tanya diri saya, tuan-tuan. Saya umur hampir masuk 55. Berapa kali saya jumpa Lailatul Qadar? Kalau kita tengok sejarah Nabi, sahabat-sahabat, ulama-ulama, semua mereka, Imam Syafi'i, Imam Ghazali cerita pengalaman mereka jumpa Lailatul Qadar. Sebab apa? Sebab mereka adalah kekasih Allah. Kenapa kita tak dapat? Saya nak masuk 55 dah. Berapa kali saya jumpa Lailatul Qadar? Saya tanya diri saya, kenapa Allah tak bagi saya? Kita akan datang satu persoalan dalam hidup kita. Allah bagi kita duit, Allah bagi kita isteri, Allah bagi kita anak, Allah bagi kita tanah, Allah bagi kita rumah, Allah bagi kita getah, Allah bagi macam-macam kat kita. Tapi benda yang Allah bagi kepada kekasih-kekasihnya, kita tak pernah dapat pun.
Antaranya Lailatul Qadar. Antaranya mimpi jumpa Nabi. Kita usaha tuan-tuan pergi Madinah. Tapi Nabi tak mau jenguk kita, jumpa kita. Kita pergi dah umrah tuan-tuan, 10 kali kita pergi. Kita duduk depan makam Nabi, kita usaha pujuk tuan-tuan. Kita nak jumpa sangat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan ulama yang salihin, mereka menceritakan tentang peristiwa mereka menemui dan melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya diri saya dan tuan-tuan tanyalah diri tuan-tuan, berapa kalikah dalam hidup kita Rasulullah datang menemui kita dan kita dapat melihat akan wajah kekasih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jika jawapannya tidak pernah, kita kena tanya, apa salah aku dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa salah aku kepada engkau ya Rasulullah sehingga engkau tidak mahu melihat akan umatmu ini? Imam Syafi'i cerita dia pernah jumpa Imam Ghazali. Semua ulama-ulama ini menceritakan kepada kita. Tuan-tuan, ni bukan masanya kita nak sibuk pada perkara yang kita pernah sibuk dalam hidup kita. Ketiga, kita takut apa yang Allah berikan kepada kita berupa istidraj, kita melakukan dosa tetapi kita menangguhkan taubat. Saya tak ada dosa, Ustaz. Sombong tu dosa. Rasa baik tu dosa. Masa kita bodoh dulu, kita tak pandai nak bodohkan orang. Masa kita tak tahu dulu, kita tak pandai nak cari salah orang. Sebab kita rasa kita pandai. Padahal Imam Ghazali sebut, mengaji ni bukan cari aib orang. Mengaji ni cari aib sendiri. Kalau tuan-tuan tak percaya, cakap saya, buka kitab Imam Ghazali. Bab ilmu manfaat. Ilmu manfaat tu apa? Semakin dia mengaji, semakin dia kenal aib diri dia. Keempat, kawan dengan orang saleh tapi tak boleh jadi saleh. Duduk tempat baik tapi tak boleh jadi baik. Tuan-tuan, masjid ni tempat baik. Kenapa hati kita masih pecah? Tuan-tuan, kawan-kawan kita semua orang baik-baik. Kenapa kita tak boleh jadi baik? Masjid ni tempat baik. Rumah Allah. Allah janjikan siapa yang masuk dalam rumah Allah, dia akan dapat aminah, ketenangan. Kenapa kita masa-masa muka sama-sama kita, buruk-buruk sangka sama-sama kita, berkelahi lagi dalam satu masjid? Masjid salahkah kita salah? Tapi kita tak pernah kata kita salah. Tuan-tuan, kita takut benda hak kita buat lah ni sama macam iblis buat dulu. Kita kata orang masjid salah. Kita kata kawan tu salah. Rupanya benda yang kita buat selama ni iblis buat dah. Itu yang saya kata, jangan baca Quran dengan mulut. Bacalah Quran dengan hati. Kan iblis bila dia tahu Allah jadikan Nabi Adam, dia kata, wah, aku lebih baik daripada dia. Wa ana khairum minhu.
Itu yang Allah suruh sujud, dia tak mau. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Yang terakhir, jangan sampai perkara ini ada dalam diri kita. Dunia kat belakang, tapi dia ikut. Akhirat dekat depan, dia belakangkan akhirat. Tuan-tuan, dalam hidup ni kita dulukan akhirat atau kita dulukan dunia? Kalau kita dulukan dunia, rugilah. Dunia ni tak salah. Jadikan dunia ni kita boleh masuk syurga. Reta tak salah. Jadikan reta ni kita boleh masuk syurga. Ilmu tak salah. Jadikan ilmu ni boleh buat kita masuk syurga. Sihat tak salah. Jadikan sihat ni boleh buat kita masuk syurga. Ada kawan-kawan tak salah. Jadikan kawan-kawan kita ni jadi sebab kita boleh masuk syurga. Jangan segala asbab yang ada pada kita ini menjadikan asbab kita ini masuk neraka Allah. Tuan-tuan, orang mukmin ni orang hebat. Orang mukmin adalah orang yang hebat. Kerana sifat ketaatan dia kepada Allah ini tidak ada nilai. Kematian orang mukmin ni, tuan-tuan. Habis saya cerita yang ni, saya nak tutup lah, tuan-tuan. Malam masjid, tuan-tuan, adalah masjid yang terakhir program saya di belah Penang. Daripada awal bulan ni dah nak raya dah. Sebulan ni saya dan duduk rumah 3 hari. Dan duduk rumah 3 hari ya, tuan-tuan. Balik daripada Sabah, turun kapal terbang, tidur semalam, pagi-pagi cabut dah. Tak dan hangat tilam. Balik daripada Terengganu, tak dan duduk sehari lah. Duduk sehari lah. Mai pula sini, dah nak raya. Cakap dengan rumah kita. Saya cakap dengan rumah saya, kita ada rumah pun tak macam ada rumah. Saya bak dengan dia. Dengan orang rumah. Tadi adik saya, mesej saya, tuan-tuan, adik lelaki, dia tanya kat saya, abang bila balik? Saya ni kalah dengan 3 orang dalam hidup. Yang ni saya kalah. Pertama, isteri saya. Kedua, anak cucu saya. 3 adik-beradik saya. Saya kalah. Adik saya mesej saya, abang bila nak balik? Saya tanya pasal apa? Tak tahu, dia kata. Dia rasa rindu pula kali ni. Kata. Rindu pula dia dengan saya. Dia kata, lama tak nampak muka abang. Kata. Baik, tuan-tuan. Orang mukmin ni, tuan-tuan, bila dia mati, kata ulama, bumi ni menangis. Dan langit pun menangis. Saya nak tutup dengan perkara ni. Kita jadilah kematian kita ditangisi oleh langit dan bumi. Macam mana, tuan-tuan, bumi menangis? Kata ulama, bila orang mukmin ni mati, bumi ni akan menangis, iaitu tempat ia berbuat taat dan sujud kepada Allah akan menangis. Dia kata, tak ada dah orang yang zikir kat sini. Tak ada dah orang yang bangun malam dekat sini. Dia menangis dan terus menangis, tuan-tuan.
Tuan-tuan ingat tak mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menangis dan didengari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah menjanjikan kepada mimbarnya yang lama, barulah mimbar itu berhenti daripada menangis. Tuan-tuan, tempat-tempat kita berbuat ibadat ini akan menangis. Mereka akan menangis kerana hilang orang mukmin yang taat kepada Allah. Jadikan rumah kita, tuan-tuan, saat kematian kita, maka bekas-bekas di dalam rumah kita, bekas kita sujud, bekas kita baca Quran, bekas kita bertasbih, mereka akan menangis di hadapan Allah. Ya Allah, aku telah kehilangan seorang hamba-Mu yang saleh. Ni sama apa yang ulama sebut dan apa yang berlaku ke atas Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa Nabi boleh mimbar baru, ketika itu Nabi mendengar satu tangisan seperti mana tangisan seorang anak kecil. Rasulullah berhenti, tuan-tuan. Rasulullah dapati bunyi tangisan itu daripada mimbar Nabi yang lama. Rasulullah tanya, pasal apa menangis? Ya Rasulullah, engkau dapat mimbar yang baru, tentu engkau tinggalkan aku nak. Tuan-tuan, kalau batang korma pun menangis kerana takut ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takkan kita yang ada hati, ada akal, ada ilmu ni tak pernah rasa takut kalau Nabi tinggalkan kita? Dia terus nangis, tuan-tuan, dia terus teriak. Nabi kata, berhentilah. Dia kata, aku tidak akan berhenti menangis ya Rasulullah, sehinggalah kau berjanji untuk tidak tinggalkan aku. Rasulullah janji dengan mimbar, kau akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Baru dia berhenti, tuan-tuan. Kemudian kata ulama, langit akan menangis, yang mana setiap hari amalan orang mukmin yang salah ini diangkat oleh malaikat. Mereka telah kehilangan akan waktu itu. Mana amalan orang ini? Mana amalan orang saleh ini? Kami dah tak tengok dah. Kami dah tak nampak dah. Maka malaikat kata, dia telah menemui Rabbul Azza. Sebenarnya, tuan-tuan, orang mukmin ni dia memang mencintai mati dan menunggu mati saat kematiannya. Antara sifat orang mukmin, dia sentiasa menunggu kematiannya. Dia sentiasa menanti bila aku nak jumpa dengan Allah, bila aku nak menemui Rabbul Izzah. Orang mukmin ni, tuan-tuan, tanda keimanan salah satunya, dia sentiasa merindui saat kematiannya. Dia sentiasa menunggu saat pertemuannya dengan Allah, kerana hatinya terlalu rindu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Saya minta maaf, saya minta ampun dengan seluruh jamaah Masjid Pematang Jangguih ini. Jika apa yang tuan-tuan harapkan daripada saya, tuan-tuan tak dapat, sebab saya bukan orang alim, tak macam ustaz-ustaz yang lain. Jadi saya minta maaf. Cuma pada akhir kuliah ini, saya harap tuan-tuan tolong doakan supaya saya dapat mati husnul khatimah. Itu yang saya minta daripada semua jamaah semua. Tolonglah doakan saya, isteri anak-anak saya, kami dapat mati husnul khatimah. Itulah permintaan saya, tuan-tuan. Dan yang terakhir, seperti mana kata tuan pengurusi kita,
Al-Fadil Ustaz kita, yang mana sekarang saya sedang nak menyiapkan masjid di madrasah di Kuala Terengganu. Masjid tu, tanah itu tuan-tuan saya baru terima dalam setahun, dan sekarang kami dalam proses buat masjid. Luas dia 11,000 kaki persegi. Alhamdulillah dah siap hampir 90%. Saya peringkat awalnya saya tak terima wakaf itu sebab saya dah ada 2 sekolah di Selangor, dan saya tak tahu apa ketentuan Allah. Hamba yang mewakafkan tu minta sangat saya terima. Padahal tuan-tuan, saya ditawarkan tanah ini satu Malaysia. Sebelah Aluk Stang, tuan-tuan, orang bagi kat saya 5 ekar, saya tolak. Sebelah Kuala Lipis, orang bagi kat saya 12 ekar, saya tolak. Boleh kata setiap negeri orang bagi kat saya tanah, tapi saya tak mau. Dan saya tak tahu apa takdir Allah. Di Terengganu ni saya terima keluasan 4 ekar. Dan Alhamdulillah kita telah mula buat masjid tu. Luasnya 11,000 kaki persegi dan hampir siap, dan 90% prosesnya. Sekarang ni kami sedang cari dana. Saya sebenarnya jarang saya nak buat kutipan, tapi kawan-kawan dan sesahabat yang menguruskan madrasah di Kuala Terengganu, dia kata, Ustaz, saya tahu perangai Ustaz sejak akhir ni, tapi kami haraplah Ustaz tolonglah buat juga. Saya kata tak apalah. Antara yang kami perlukan iaitu pembelian tile sejumlah RM24,000 dan wiring ruang salat sejumlah RM25,000, dan shilling, kami gunakan shilling material poli sejumlah RM45,000. Dan saya tak tahu siapakah orang yang Allah pilih untuk menyiapkan masjid itu, dan saya sendiri pun tak tahu. Cuma setiap malam saya angkat tangan dengan Allah, ya Allah, kerja ni berat. Kerja ni bukan satu kerja yang senang. Tolonglah. 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 Setiap malam itu yang saya panjatkan doa kepada Allah. Kerana saya buat sekolah, tuan-tuan tahu, saya bukan buat macam orang lain. Orang kaya ke, anak orang miskin ke. Saya tak pernah ambil yuran untuk mereka setiap bulan. Bukannya percuma, tak. Cuma saya tak ambil. Saya tak minta, saya tak tetap apa-apa. Bukan percuma. Tapi saya tak pernah minta. Makan, minum, api air. Orang tanya saya, pasal apa Ustaz buat macam ni? Ustaz bukan orang kaya apa? Saya kata sebab saya nak masuk syurga. Saya hidup bukan lama pun, tuan-tuan. Kenapa saya selalu cakap saya hidup bukan lama? Tak tahulah. Cuma hati nurani saya mengatakan saat kematian saya rasa macam hampir. Saya rasa macam tu. Ini naluri saya, tuan-tuan, tak tahulah rahsia Allah. Rahsia Tuhan saya tak tahu. Tapi saya merasakan bahawanya saat kematian saya ini macam terlalu hampir untuk saya bertemu dengan Allah. Dan memang saya sentiasa menunggu saat itu untuk saya menemui Allah Rabbul Izzah, untuk saya dapat melihat akan wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika itulah jalannya untuk kita dapat menatap wajah Sayyidina Rasul, untuk kita dapat bertemu dengan Rabbul Izzah, maka saya redha jika Allah ambil nyawa saya tatkala saya sedang mengingati Allah Subhanahu wa taala. Wa akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah,
Ya Allah, Ya Allah, kami hamba-Mu yang terlalu lemah, Ya Allah. Kami hamba-Mu yang terlalu dhaif, Ya Arhamar Rahimin. Kami lemah untuk kami berbuat kebaikan dan ketaatan kepada Engkau. Maka tolonglah kami agar kami menjadi hamba yang taat dengan setiap perintah-Mu, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami hamba-Mu yang lemah untuk kami meninggalkan kejahatan demi kejahatan, Ya Allah. Sehingga saat ini kami tidak mampu meninggalkan kejahatan lisan kami, Ya Allah. Lidah kami masih lagi melakukan kemaksiatan dan dosa dengan jalan lisan kami. Tolonglah kami, Ya Allah. Jagalah lidah kami hingga kami dapat menjadi lidah orang yang saleh. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Jika Engkau tidak bantu kami, Ya Arhamar Rahimin, kami khawatirkan kami berada dalam kebinasaan dan kecelakaan, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, kami tidak mampu untuk diazab dengan neraka-Mu, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kami tidak akan tahan menerima azab neraka Jahannam-Mu, Ya Allah. Oleh itu kami mohon dengan rasa kehambaan kami pada malam ini, Ya Arhamar Rahimin, ampunkan dosa-dosa kami, maafkan kesalahan kami. Tolonglah, Ya Allah, Kau padamkan seluruh masa silam kami yang penuh dengan kejahatan, Ya Arhamar Rahimin, agar besok di padang mahsyar tidak ada seorang pun daripada hamba-hamba-Mu yang akan melihat segala kejahatan kami. Ya Allah, tolonglah tutup segala aib-aib kami di dunia dan di akhirat. Jangan Kau tayangkan aib kami, Ya Allah, di dunia dan di akhirat, Ya Arhamar Rahimin. Kami tidak akan mampu menanggungnya. Kami tidak akan mampu melaluinya. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya Allah, pilihlah kami untuk kami dapat masuk syurga Engkau. Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.